Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini insya-Allah kita sambung lagi topiknya berkaitan dengan adab-adab Jumaat dan bentuk-bentuknya. Tuan-tuan dirahmati Allah, berkaitan dengan adab ini, bila sebut adab maknanya dia tidaklah menjadi perkara yang membatalkan ibadat tadi, hanya sekadar adab. Dan ianya, bila sebut adab ini, mungkin ada setengah ulama meletakkan hukumnya sunat, ada yang meletakkan hukumnya wajib, berdasarkan khilaf lah di sisi ulama. Wallahu a'lam. Disebutkan dalam sini, disebutkan dalam syarak adab-adab yang disunatkan pada hari Jumaat, memandangkan fadilat dan perhimpunan manusia padanya serta fadilat salat. Oleh itu sepatutnya dijaga dan diambil berat. Pertama sekali, tuan-tuan mati Allah, sunat Jumaat ini bagi semua orang yang nak melaksanakan, yang mukallaf lah, yang dituntut untuk melaksanakan salat Jumaat ni, yang pertama sekali ialah mandi sunat Jumaat. Jumhur ulama berpandangan bahawa mandi sunat Jumaat ini sunat hukumnya, tapi ada khilaf lah. Ada yang mengatakan bahawa mandi Jumaat itu hukumnya wajib. Mandi Jumaat itu adalah wajib. Adalah pandangan di sisi ulama. Cuma di sini disebut disunatkan mandi bagi orang yang hendak menghadiri Jumaat, sama ada lelaki ataupun perempuan, anak-anak kecil ataupun musafir. So syarat dia menghadiri salat Jumaat. Untuk menghadiri salat Jumaat, siapa yang nak yang wajib hadir itu ataupun yang sunat hadir, kalau lelaki wajiblah hadir. Kalau perempuan tak wajib, tetapi dia nak pergi juga sembahyang Jumaat, maka disunatkan juga mandi sunat Jumaat ni. Begitu juga kanak-kanak, orang yang musafir. Kerana yang dimaksudkan adalah kebersihan, dan mereka semuanya sama dalam hal ini. Dan ini semua berdasarkan hadis Nabi SAW. Bila seorang daripada kamu nak menghadiri Jumaat, maka hendaklah dia mandi, seperti mana hadis Thabit dan riwayat Bukhari rahimahullahu ta'ala. Disebut dalam satu hadis yang lain, sesiapa yang mendatangi Jumaat dari lelaki dan wanita, maka hendaklah dia mandi. Dan sesiapa yang tidak mendatanginya dari lelaki dan wanita, maka tidak ada mandi atasnya. Seperti mana riwayat Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Bila disunatkan mandi? Bila disunatkan mandi? Mandi sunat Jumaat. Waktu untuk mandi sunat Jumaat ni adalah setelah masuknya azan subuh. Ni bukan sebelum subuh. Kalau pukul 5 tu tak boleh bagi lagi lah mandi sunat. Mandi biasa ataupun mandi wajib lah. Pukul 5 tu ada. Kalau mandi sunat sunat Jumaat, boleh start mula ialah apabila terbit fajar hingga masuk waktu solat zuhur itulah. Jika mandi sebelum fajar, maka tidak dikira. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, mandi pada hari Jumaat wajib. Artinya sunat muakkad kat sini. Kalau mazhab Syafi'i ditafsirkan kepada ditakwilkan kepada sunat muakkad atas setiap orang yang sudah baligh. Maka dikaitkan ke atas hari itu
dan lebih afdal ditakhirkan mandi. Makin lewat mandi itu makin afdal. Maksud lewat tu ialah makin hampir solat zuhur, makin afdal di mandi. Tapi kita kata kalau seorang itu nak mandi lebih awal tidak ada masalah. Seawal terbit fajar subuh, waktu masuk azan subuh dia dah boleh start mandi untuk mandi sunat Jumaat ini. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak mampu untuk berwuduk untuk mandi, maka tuan-tuan mati Allah dibolehkan seorang itu berwuduk. Jika tak sempat nak mandi misal kata, bolehlah dia berwuduk. Mana sebagai gantilah, ataupun kadang-kadang kita berada di pejabat, pukul 5 dah bertolak, tak sempat, tak dan nak mandi, maka yang hanya dituntut ialah berwuduk macam biasalah, wuduk untuk solat sahaja. Ada. Itu juga sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi yang tak sempat, bagi yang tak mampu untuk mandi, maka boleh dia berwuduk mati Allah. Tapi mandi itu lebih afdal lah. Mandi lebih afdal berbanding dengan berwuduk. Wallahu a'lam. Baik, itu dia yang adab yang pertama, mandi. Yang kedua, membersihkan tubuh badan dan memakai wangian. Sunat bagi orang yang hendak menghadiri Jumaat agar membersihkan tubuhnya dari kotoran dan bau busuk, agar tidak mengganggu orang lain, dan mereka tidak jemu duduk di sampingnya. Lebih-lebih lagi lah kita kata orang yang, sebab kenapa disunatkan kita membersihkan tubuh badan, disunatkan kita mandi untuk makin dekat nak solat Jumaat tu makin afdal, sebab kita berhimpun. Bila berhimpun ni, kalau orang berdiri sebelah kita nak menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita kata kalau sebelahnya tadi berbau badannya, disebut dalam hadis innal malaika tata'adza bima yata'adza bihin nas. Malaikat juga yang ada bersama dengan kita dengan mati Allah turut terasa dengan bau badan kita ataupun something yang busuklah pada diri kita. Sebab tu kita tidak digalakkan ataupun makruh hukumnya kita makan bawang ataupun satu yang berbau yang kurang enak ada ketika nak pergi ke masjid, sebab masjid tempat berhimpun. Bila adab berhimpun, kita kenalah tahu adab-adab berhimpun tu mestilah kita dalam keadaan bersih, berwangi-wangian, dan pakaian yang cantik. Wallahu a'lam. Ataupun tak dapat pakaian cantik, pakaian yang baik. Jadi di sini disebut yang kedua, membersihkan tubuh dan memakai wangi-wangian. Ada orang tanyalah, ya tekan Ustaz, kalau orang makan durian ni macam mana? Nak disamakan durian itu dengan bawang, busuk tak? Durian macam mana? Kena kongsi. Kongsi bau apa? Orang kongsi buah. Kongsi bau tak edit kan. Dia wallahu a'lam, ya kan. Apa pun macam Allah Subhanahu wa taala, mungkin setengah tempat mungkin kalau kat negara luar tak sesuai untuk kita makan durian, sebab mereka menganggap baunya tu busuk. Tapi kalau kita kat Malaysia ni, kalau bau durian tu tak okey kot, worth perfume ya kan. Tapi wallahu a'lam, sebaik-baiknya lah, sebaik-baiknya kalau dah tahu kita nak pergi semayang masjid, kita nak pergi masjid, maka tak perlulah makan durian ke bawang ke. Lepas semayang tu tak apalah, nak makanlah, ya tak. Sebab kadang-kadang kita tak tahu sebelah kita mungkin jenis tak suka makan durian,
jenis kadang-kadang boleh rasa nak macam nak muntah bila kita bersedawa keluar pula bau durian. Tak. Yang rasa sedap lah, yang rasa busuk tak. Begitu juga yang merokok dan sebagainya, katakan. Kalau semayang, lepas tu disunatkan juga kita menjaga kebersihan ni, termasuk memberus gigi ataupun bersiwak. Kerana ialah mulut berbau dan sebagainya boleh mengundang ketidakselesaan orang yang berada di sebelah kita, katakan. Wallahu a'lam. Maka di sini sebut dalam hadis Salman radhiyallahu anhu, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang yang mandi pada hari Jumaat membersihkan sekadar yang termampu, memakai minyak rambut ataupun memakai wangian di rumahnya, kemudian keluar, lalu dia tidak memisahkan antara dua orang, kemudian mengerjakan salat yang diwajibkan baginya, kemudian diam apabila imam bercakap, melainkan diampunkan dosanya antara Jumaat dengan Jumaat yang berikutnya. Itu kelebihan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu juga dalam hadis Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah mandi pada hari Jumaat kata setiap orang yang sudah balik, bersugi dan memakai wangian sekadar yang mampu. Sekadar yang mampu. Katakan sekarang ni kita kata alhamdulillah kita punya surau ni penuh dengan minyak wangi, nak keluar kat tiang-tiang ada. Cuma bau tak sedap ke bau sedap, ada yang kena dengan selera, ada tak kena, ada yang bau kuat, ada yang bau mengikut cita rasa setengah orang. Macam-macam pilihan ada. Boleh dipakai, katakan tak ada masalah. Mudah-mudahan tuan-tuan mati Allah kita dapat pahala yang dianggap sebagai perkara yang sunnah ini dan sunat. Itu yang kedua. Yang ketiga, memakai pakaian yang baik. Disunatkan pada hari Jumaat memakai pakaian yang lebih baik dan berhias dengannya, seperti mana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesiapa yang mandi pada hari Jumaat bersugi, memakai wangian jika ada, dan memakai pakaian yang lebih baik, kemudian keluar ke masjid dan tidak melangkahi bahu-bahu manusia, kemudian mengerjakan salat dan mendengar imam apabila keluar, mendengar imam berkhutbah, ia menjadi penebus dosa antara dua Jumaat. Jadi ada kelebihannya. Maka kalau dapat ditukar baju dengan baju yang baik lagi bagus. Kalau kita nak tukar baju satu isu yang lain, katakan kita kerja pejabat, itulah pakaian kita, nak pergi semayang ke, nak kerja ke, balik ke, itulah pakaiannya, tak boleh buat apalah. Tapi kalau kita jenis orang yang boleh bawa pakaian khas untuk pergi semayang, ada pakaian khas, silakan, itu lebih afdal. Segala perbuatan kita yang kita buat itu akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Kita dah tahu memakai pakaian yang terbaik yang kita ada pada hari itu adalah satu tuntutan. Nak pergi sembahyang Jumaat, makanya tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, jika kita mampu, walaupun kita kerja pejabat, kita boleh bawa pakaian lebih khas untuk menggunakan sembahyang Jumaat, silakan. Silakan. Itu yang terbaiklah. Wallahu a'lam. Imam amat disunatkan memakai perhiasan berbanding dengan selainnya, kerana dia menjadi ikutan, dan kerana mengikut Rasulullah SAW, maka baginda memakai serban dan pakaian luar. Daripada Amr bin Huraith radhiyallahu anhu, katanya Nabi SAW berkhutbah di hadapan manusia dan baginda memakai serban hitam. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mempunyai pakaian luar yang dipakai pada hari raya dan hari Jumaat. Macam dia ada satu lagi pakaian di atas jubahnya, katakan. Maka itu lebih baik kalau ada. Kalau tak ada masalah. Cukup dengan pakaian yang terbaik yang dia ada. Wallahu a'lam. Itu yang ketiga. Yang keempat, potong kuku dan mencukur memotong rambut, merapikan rambut.
memotong kuku, mencukur bulu yang sewaktu dengannya. Sunat pada hari Jumaat membersihkan diri dengan memotong kuku jika panjang, mencukur bulu-bulu yang ada, mencabut bulu ketiak, memotong misai, merapikan rambut atau sewaktu dengannya. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bazzar dan juga Imam Tabarani rahimahullah ta'ala, bahawa Rasulullah SAW memotong kuku dan mencukur misainya ataupun menipiskan misainya pada hari Jumaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Bazzar dalam kitab Musnad dia. Wallahu a'lam. Jadi itu antara yang dituntutlah untuk kita lakukan pada hari Jumaat. Bahkan macam ketip kuku nama Allah Subhanahu wa taala, kita ialah hari Jumaat itulah yang antara yang paling afdal kalau mengikutkan riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar rahimahullahu taala. Wallahu a'lam. Datang masjid lebih awal. Datang masjid lebih awal. Adab yang berikutnya, datang masjid lebih awal. Datang masjid lebih awal maksudnya tuan-tuan rahmati Allah ialah paling lebih awal, datang lebih awal pada hari Jumaat tadi untuk kita dapatkan pahala yang besar. Yang pertama ialah siap berumpama mengorbankan seekor unta. Mengorbankan seekor unta. Yang kedua, pada masa yang kedua, umpama mengorbankan seekor lembu. Masa ketiga, umpama mengorbankan seekor kambing. Dan juga keempat, mengorbankan seekor ayam. Dan terakhirnya tuan-tuan mati Allah ialah sebiji telur, sedekah sebiji telur, katakan. So ada berapa tadi? Unta, lembu, kambing, ayam, telur, katakan. Ada 5 peringkat. Kalau kita ambil start waktu syuruk berapa? 7.10. Azan zuhur pukul 1.30, katakan. Masa yang ada ialah lebih kurang dalam 6 jam. Dibagi pada 5 tempoh masa, tuan-tuan. Dia bagi pada 5 tempoh masa. Katalah waktu 5 maknanya lebih kurang dalam sejam 10 minit macam itulah. Tak? Maknanya kalau tuan-tuan nak dapat unta tu pukul 7.10, sebelum pukul 8 dah ada kat masjid. Sebab pembahagian masa tu disebut maka seolah-olah dia kata kemudian berangkat ke masjid itu seolah-olah dia mengorbankan seekor unta bagi siapa yang berkesempatan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima ikut tertib, katakan. Dan ini tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat sebagian orang memang dia tak ada buat apa, dia datang awal untuk didapatkan pahala yang lebih besar, katakan. Awal pagi nak dapat unta, awal pagi, tak? Awal pagi maksudnya lepas subuh lah, habis waktu subuh, and then dia datang pukul 8 dah ada dah. Awal now dah, katakan pukul 8. Kita biasa pergi sembahyang Jumaat, silap hari bulan telur tak dapat. Telur pun tak dapat. Paling awal pun paling banyak yang ialah kita kata dah start orang datang, surau datang masjid tu pukul berapa? Pukul 12 ke atas tu dah start ada orang. Ada pukul 12 tu tuan mati Allah dapatlah juga kambing ke, dapatlah juga ibaratnya bersedekah dengan seekor ayam ke, menyembelih seekor ayam, telur, wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa pun ganjaran ini adalah galakan untuk kita pergi awal. Saat-saat dia iktibarkan ni seperti mana yang saya sebutkan tadi, dalam kitab fiqh dia kata bermulanya kiraan itu ialah saat diiktibarkan semenjak terbit fajar, kerana ia bermulanya hari menurut syarak dan dengan berkaitan kebolehan mandi Jumaat.
Kalau saat pertama dan kedua bukan dari iktibar saat hari itu, bahkan sesiapa yang mendahului sahabatnya dia beroleh kelebihan. Jadi dikatakan saat-saat itu boleh diiktibarkan. Kalau tadi saya kata lepas subuh, tapi kat sini disebut nama Allah terbit fajar pun dah kira dah, katakan. Terbit fajar pun dah boleh dah start kira, sebab dia ambil kira mandi Jumaat. Dibolehkan mandi Jumaat itu bermulanya, mandi sunat Jumaat itu ialah subuh, masuk waktu subuh. Wallahu a'lam. Ini pandangan tuan-tuan mati Allah. Kalau bolehlah, tidaklah kata mesti, cuma galakkan. Siapa yang kita kata mampu datang awal, lagi awal datang, datang awal. Cuma datang awal tu bukanlah tidur. Datang ke awal rupa tidur, katakan. Bukan dia lah, datang awal maksudnya ialah memperbanyakkan zikir, baca Quran, nama Allah, i'tikafnya. Wallahu a'lam. Itu yang dilakukan. Adapun macam saya kata sebelum-sebelum ni, imam memang disunatkan melewatkan kehadirannya ke masjid, ke surau, sehingga waktu Jumaat. Sebab imam ni dia masuk, kalau boleh dia terus naik atas mimbar. Dia terus naik mimbar, katakan. Itu cara yang terbaiklah, katakan. Wallahu a'lam. Tapi kalau imam, sebab imam datang lambat, dia tak ada dia tidak ada tahiyatul masjid, dia terus saja. Kenapa tak ada tahiyatul masjid? Dipanggil al-mashghul, la yushghal. Kaedahnya kita kata macam orang pergi buat umrah, maknanya kewajipan dia masuk masjid, dia kena tawaf. Maka bila dia kesibukan dia tawaf itu, maka tidak dituntut ke atasnya buat sunat sunat tahiyatul masjid. Bahkan tawaf itu dianggap sebagai tahiyatul masjid bagi orang yang umrah. Jadi untuk imam dikiaskan begitu juga, nama Allah, kerana khutbah, untuk menyampaikan khutbah itu, kesibukan menyampaikan khutbah itu lebih utama. Wallahu a'lam. Baik. Yang keenam, ini yang jarang kita, mungkin tak ramai yang buat, katakan, iaitu berjalan. Pergi ke masjid dengan berjalan kaki. Tapi yang dekatlah, yang jauh-jauh tu, kadang sampai ke masjid badan dah bau, tak berpeluhnya dan sebagainya. Kalau dekat, seelok-eloknya berjalan. Jalan dengan tenang. Sunat menghadiri Jumaat dengan berjalan kaki jika mampu dan tidak menyusahkan. Jangan daripada apa tu, seberang sana apa, Gelang, Basri, daripada sana jalan kaki, jenuh sampai ke sampai ke masjid dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dah lencun dengan peluh. Jadi tuan-tuan mati Allah, kalau tidak boleh menunggang, tak ada masalah. Nak naik kenderaan ni harus, tapi yang disunatkanlah, yang katakan kalau dekat, kita berjalan kaki. Ini berdasarkan hadis Aus bin Aus Al-Thaqafi, dari ayahnya, dari Nabi SAW, bahawa baginda bersabda, sesiapa yang mandi pada hari Jumaat, pergi lebih awal, berjalan dan tidak menunggang, menghampiri imam dengan mendengar khutbah dan tidak bercakap, setiap langkah diberikan pahala seperti amalan 1 tahun puasa dan qiyamnya. Besar pahala dah. Hadis diriwayatkan Abu Daud, Tirmizi, dan hadis ini juga diriwayatkan Nasa'i, Ibn Majah, Ahmad dan Darimi. Tuan-tuan bayangkan, pahalanya ialah setiap langkah diberikan pahala seperti amalan 1 tahun puasa dan qiyamnya. Dahsyatlah. Nak dapat tu, nak dapat tu pun kena, dia punya syarat dia tu, kata nak kena ikutlah. Mandi Jumaat pertama, kena mandi. Datang awal, 2. Berjalan tidak menunggang, 3. Duduk depan saf pertama, dekat hampir dengan imam, 4. Dengar khutbah, tidak bercakap,
Barulah dia dapat kelebihannya. Tidak dilangkah satu langkah kecuali dia dapat pahala seperti amalan 1 tahun puasa dan qiyamnya. Besar di ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sunat berjalan kaki menghadiri Jumaat dengan bertenang. Ada rakaman satu video dekat YouTube. Dia rakam ada seorang pakcik ni, Arab lah dia katakan, pagi-pagi lagi berjalan kaki daripada rumah dia nak pergi masjid. Nak tumpangkan, ada orang nak tumpangkan dia naik kereta, nak tumpangkan dia. Dia tak nak naik kenderaan. Dibagikan hadis Nabi SAW, hadis ni katakan, sebab dia nak dapatkan kelebihan setiap langkah tuan-tuan mati Allah, pahalanya amalan 1 tahun puasa dan qiyamnya. Subhanallah. Jadi tapi kena ikutlah syarat-syarat tu tadi. Tak ikut syaratnya tak dapat. Katalah dia buat semua tapi tak mandi sunat, maka tak dapat. So syarat dia, sebab dia kaedahnya hadis ni kita nak dapatkan ganjaran sebab dimulakan dengan syarat, dipanggil syartiyah. Bila syartiyah ni syarat, bila syarat kena ikutlah apa syarat yang disebut dalam hadis tu. Sebab tu siapa yang mandi, itu semua syarat. Siapa yang mandi hari Jumaat, siapa yang dan pergi awal ke masjid, berjalan kaki tidak menunggang, menghampiri imam, mendengar khutbah, tidak bercakap, barulah dia dapat dia punya ganjaran setiap langkah tadi. Wallahu a'lam. Jadi sunat berjalan kaki menghadiri Jumaat dengan tenang berdasarkan hadis yang lain daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, bila kamu datang menghadiri salat, maka janganlah kamu mendatanginya dengan tergesa-gesa, tapi hendaklah kamu mendatanginya dalam keadaan tenang. Salatlah sekadar yang kamu sempat dan sempurnakanlah rakaat sembahyang yang tertinggal. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, itu yang ke-6. Yang ke-7, yang paling afdal ialah dapatkan dekat dengan imam. Dekat dengan imam. Dekat dengan imam tu tuan-tuan mati Allah. Sunat menghampiri imam untuk memperolehi fadilat saf hadapan dan mendengarkan khutbah. Berdasarkan hadis Aus yang tadi yang dah disebutkan, menghampiri imam. Hampiri imam itu saf yang pertama lah. Saf yang pertama. Kemudiannya saf yang kedua. Saf yang pertama ni kita kata disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seorang tahu ada kelebihan tentang saf yang pertama ni, sebut dalam hadis tu, maka terpaksa dibuatkan undian. Ada satu riwayat, kalau siapa yang tahu kelebihan saf yang pertama, mereka akan datang untuk dapatkan saf yang pertama walaupun dalam keadaan habuan, maknanya mengangkat sampai tahap macam tu. Tapi kita pula, orang Melayu kita ni, bila saf pertama tolak orang ke depan, dia tolak orang ke depan, konon-kononnya bagus bagi ruang kat orang, katakan suruh duduk depan. Patut dia tak boleh, dia kena ke depan, dia bagi orang silakan ke depan. Tak? Sebab tu dalam Islam, dalam beramal kebajikan ini, dalam Al-Quran Allah suruh kita fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah buat kebajikan. Bukan suruh orang lain dulu, kita buat. Maksudnya kalau saf depan kosong, jangan tolak orang ke depan, kita ke depan. Tak? Kadang-kadang kita orang Melayu, bagi orang lama dulu Ustaz, orang tua ke depan ke, orang ni ke depan, tak kita. Lepas tu adabnya pula, bila kata saf pertama tadi dah ada kanak-kanak kat depan, misal kata ada budak kat depan, dia seorang duduk ujung sana lah. Kalau kat belakang betul-betul imam ni, kita boleh minta dia ke belakang, sebab dia tak sama dengan yang duduk tepi. Tapi dia duduk tepi saf yang pertama. Adabnya pula, kita yang datang lambat,
kita jangan suruh dia pergi ke belakang. Sebab tu dah jadi tempat dia. Tidak patut untuk kita suruh dia ke belakang, sedang dia dah duduk di situ, katakan. Wallahu a'lam. Tapi kalau dia duduk betul-betul belakang imam kat sini, katakan, maknanya kita minta dia boleh beralih, minta. Sebab apa tuan-tuan mati Allah? Kenapa belakang sini tak sama dengan yang sana, Ustaz? Katakan. Sebab nanti apa-apa berlaku pada imam, siapa yang nak ganti? Takkan budak tu kita nak suruh ganti. Sebab tu dipanggil yang belakang imam ni ulin nuha. Betul-betul orang yang ada yang tahu hukum, yang tahu berkaitan dengan ahkam, hukum hakam salat. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, apabila hadir tadi salat Jumaat ataupun selainnya, sunat baginya menghadap kiblat dalam duduknya tadi, jika membelakangkannya, jika membelakangi tidak mengapa sekiranya bersandar ataupun meluruskan kaki ataupun menyempitkan orang lain, maka makruh, kecuali jika dia mempunyai penyakit. Jika mempunyai penyakit, sunat berpindah ke tempat yang tidak sesak sehingga tidak menyakiti dan tidak disakiti. Itu bergantunglah. Wallahu a'lam. Itu yang ketujuh. Yang ke-8, yang ke-8, salat 2 rakaat ketika masuk masjid. Ini tahiyatul masjid lah. Kita dah ambil dah sebelum ni. Salat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat ketika masuk masjid, walaupun imam sedang berkhutbah. Walaupun imam sedang berkhutbah. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, kita kata sunatnya tahiyatul masjid tadi berterusan bagi makmum yang hadir walaupun imam sedang berkhutbah. Wallahu a'lam. Kalau kadang-kadang ramai di kalangan kita, apabila imam dah start khutbah, katakan mereka duduk bertanggapan bahawa mendengar khutbah tu wajib. Salat sunat tahiyatul masjid tu sunat. Bila bertembung sunat dengan yang fardu, maka didahulukan fardu. Tetapi pandangan itu nama Allah tidak bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sendiri ketika khutbah, Nabi mengarahkan sahabat yang duduk tadi supaya bangun semayang 2 rakaat tahiyatul masjid. Jadi kita masuk masjid nama Allah Subhanahu wa taala, perlulah semayang 2 rakaat. Hadis yang disebut daripada Jabir bin Abdullah, apabila seorang daripada Jabir bin Abdullah, bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang daripada kamu datang dan imam sedang berkhutbah, maka hendaklah dia salat 2 rakaat. Hendaklah dia salat 2 rakaat. Lepas tu dalam hadis yang lain, hadis Jabir juga, bahawasanya Sulaik Al-Ghaffani masuk masjid pada hari Jumaat dan Rasulullah SAW sedang berkhutbah, lalu dia terus duduk. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, as-sallaita, kamu dah semayang belum? Dia kata belum. Kalau belum, bangunlah, semayanglah 2 rakaat dengan ringan. Nabi suruh bangun semayang. Maka tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, kita kata itu yang disunatkanlah, ini dia adabnya. Dan bila kita hadir awal ni, macam saya kata awal-awal tadi, kita sibukkan diri dengan zikrullah, salat dengan salat, baca Quran, dan tidak makruh salat ketika tergelincirnya matahari pada hari Jumaat secara khusus, katakan. Wallahu a'lam. Baik, yang seterusnya, yang ke-9, berdoa dan banyakkan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat. Kalau banyak tidak disebut bilangan banyak tu berapa, tapi Nabi sebut dalam hadis dia, akthiru as-salat alayya, perbanyakkan selawat ke atas aku pada hari Jumaat. So kita sangat-sangat digalakkan untuk kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari biasa memang
Sabtu sampai hari Khamis kita disunatkan, juga hari Jumaat disunatkan setiap pagi 10 kali, setiap petang 10 kali. Termasuk dalam zikir azkar sabah, zikir-zikir pagi, 10 kali selawat pagi, 10 kali selawat sebelah petang. Man qala dhalik halat lahu syafaati. Sabda Rasulullah SAW, siapa yang buat benda tu, maka orang itu layak dapat syafaat aku. Tak mudah je tak kita berselawat 10 kali pagi, 10 kali. Tapi mudah-mudah tu jadi susah nak buat sebenarnya, kan. Nampak mudah, tapi nak konsisten nak buat tu, nak berselawat 10 kali, selawat je Allahumma salli ala Muhammad, tak? Pagi 10 kali, petang 10 kali. Itu sabit dalam hadis Nabi SAW untuk kita buat zikir pagi dan zikir petang. Tapi hari Jumaat memang kita dituntut untuk memperbanyakkan selawat. Memperbanyakkan selawat. Start hari Jumaat, mana malam Jumaat sampailah siang Jumaat. Perbanyakkanlah. Perbanyakkan itu tidak dinyatakan berapakah jumlahnya. Tak. Perbanyakkan tidak dihadkan bilangannya, berapa yang mampu silakan. Wallahu a'lam. Jadi kita kata itu yang disunatkan kita lakukan pada hari Jumaat. Berdoa sama jugalah. Berdoa pada hari Jumaat. Kita dah ambil dah sebelum ni, Jumaat, berdoa pada hari Jumaat ini antaranya ialah yang kita rebutkan di antara dua khutbah. Di antara dua khutbah, di antara dua khutbah dan juga sa'ah akhirah. Dia kata waktu yang terakhir, waktu akhir hari Jumaat. Itu sebelum masuk waktu maghrib hari Sabtu, malam Sabtu. Jadi kita kata maknanya antara yang waktu yang mustajab hari Jumaat itu. Di antara dua khutbah dan sebelum maghrib masuk malam Sabtu tu, maka itu adalah waktu yang mustajab doa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan juga antara adab hari Jumaat ni tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa ta'ala ialah kita membaca surah Al-Kahfi, membaca suratul Kahfi. Semua sedia maklum kelebihan membaca surah Kahfi. Nabi sebut dalam hadis dia, daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, man qara'a surah Al-Kahfi fi yaumil Jum'ah, pada hari Jumaat, maka diterangi baginya cahaya di antara dua Jumaat. Adha'u nuran baina jum'atain. Dia dapat pahala, dia dapat cahaya di antara dua Jumaat. Bacalah, katakan. Baca surah Al-Kahfi itu daripada awal sampai akhir. Kalau kata Ustaz, ada orang kata Ustaz, boleh tak baca separuh-separuh? Ikut mampulah, katakan. Yang penting hari itu sunatnya dibaca surah Kahfi. Yang baiknya sentak terus habis 10 page tu, habis 10. Tak baca, katakan 10 ke 11 page, katakan. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa ta'ala, suratul Kahfi khusus pada hari Jumaat. Khusus pada hari Jumaat. Adapun surah Yasin, penetapan pada hari Jumaat itu tidaklah kuat hadisnya, dalilnya berbanding dengan surah Kahfi. Kerana surah Yasin disebut dalam riwayat, man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Siapa yang baca surah Yasin pada satu malam, ataupun pada malam hari, dia tak kira lah malam mana-mana, maka dia diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hadis ni diperselisihkan oleh para ulama dari sudut kedhaifannya dan kesahihannya. Ada yang mengatakan dhaif, maka tidak disyariatkan. Ada yang kata okey, la ba'sa bihi, boleh pakai lagi, maka dibacalah surah Yasin malam-malam. Tak kira lah malam, tak semestinya malam Jumaat.
ada mana-mana malam. Kita ada surah-surah yang khusus kita baca pada malam-malam hari. Contohnya surah Al-Mulk yang dibaca pada malam hari. Tak semestinya dibaca selepas salat Isyak terus dibaca. Tidak. Tapi kadang-kadang nak mendidik itu, katakan masyarakat untuk buat, maka tidak adalah isu di situ dalam hati Allah. Tapi yang afdalnya dilakukan secara bersendirian, katakan. Untuk surah saya kata tadi, surah Al-Mulk. Selain daripada surah Al-Mulk, disunat juga dibaca surah Sajadah pada malam hari. Setiap malam dia baca surah Sajadah. Kita popular dengan surah Mulk. Ada lagi surah yang lain, surah Sajadah ada. Kalau berdasarkan hadis-hadis tadi lah yang saya pernah rujuk dalam hati Allah, wallahu a'lam. Okey. Kemudian dalam hati Allah Subhanahu wa taala, malam Jumaat tidak ada pengkhususan qiyam. Tidak ada khusus untuk qiyam malam Jumaat, tak ada. Tapi kalau kita tak mampu malam lain, malam tu je yang kita mampu, bukanlah malam tu tak boleh langsung buat qiyam. Tapi maksud yang saya maksudkan ialah ibadah khusus. Ibadah khusus qiyam malam Jumaat, dijadikan satu syariat pula, katakan satu yang dibuat secara konsisten, berterusan, maka itu tidak ada. Bahkan terdapatnya larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengkhususkan malam Jumaat untuk qiyam. Itu tidak ada, katakan. Tapi kalau dia qiyam macam biasa, tak ada masalah lah, katakan. Memang dia malam-malam memang qiyam selalu, katakan. Ni yang saya maksudkan ialah bila dia khususkan malam Jumaat dengan salat-salat tertentu ataupun qiyam tertentu. Wallahu a'lam. Yang ke-10, antara adab-adab hari Jumaat ialah mendengar khutbah. Mendengar khutbah. Kita hendaklah mendengar kita kata yang audience ni ataupun jemaah semua mendengar khutbah itu adalah satu perkara yang yang dituntut. Bahkan ada setengah kata wajib mendengar khutbah, kata. Dalam kita mendengar khutbah ni, yang semalam saya sebut nama Allah, ada ialah macam-macam ragam. Kita hari Jumaat itu pun dah disentuh bab ni. Ada yang bermain phone, ada yang mencatat, ada yang membaca surat khabar. Dulu masa surat khabar diberikan free kat masjid-masjid, surau-surau, orang dengar khutbah, dia duduk belakang, dia baca surat khabar. Ataupun dia duduk dalam saf, duduk sandar, dia baca surat khabar. Dia tak berminat dengan kita kata dengan khutbah. Sedangkan dituntut kita mendengar khutbah. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW, benda-benda yang lara itu benda-benda tidak dibenarkan kita bercakap, tidak dibenarkan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya, tuan-tuan mati Allah, ianya boleh menyebabkan kita ni lara, katakan. Contohnya percakapan tadilah, kita kata suruh kawan diam, diam. So perbuatan hadis Nabi SAW, idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ah. Apabila kamu berkata kepada kawan kamu yang duduk sebelah kamu, sahibaka, ansit, diam, faqad lagaut. Perkataan diam itu kita suruh, kita nak nahi mungkar, kita nak larang orang buat bising, katakan. Kita nak larang orang buat bising, benda yang bagus. Tetapi dalam hati Allah Subhanahu wa taala, dalam kes ini, dalam ketika hari Jumaat ini, imam sedang berkhutbah, Nabi masukkan ataupun dalam syarak itu menentukan bahawa ianya termasuk dalam perkara yang lara. Lara. Jadi elakkan walaupun diam, katakan. Bila sebut lara, apa maksud dia? Faqad lagauta, dibaca betul-betul tu, faqad lagauta ataupun faqad lagaut.
Laghauta, kamu telah melakukan perkataan atau perkataan yang sia-sia. Kamu dah bercakap benda yang sia-sia. Itu terjemahan yang paling tepatlah, mengatakan kamu telah melakukan perbuatan yang sia. Kamu telah melakukan ucapan yang sia-sia. Ucapan yang sia-sia saja. Jadi kita kata, dan adakah pahalanya terbatal ataupun dia tak dapat pahala? Maka di situ khilaf ulama. Ada yang mengatakan memang totally, memang dia tidak mendapat pahala, kosong, Jumaatnya kosong pahala, semayangnya sah, nyatakan. So ada pelbagai pandangan di ulama. Tapi kita kata itu khilaf, itu ada pelbagai, nyatakan. Tapi nak mention dengan di sini ialah faqad laghauta, ialah kamu telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Dan ada juga yang saya ingat saya, dia merosakkan, dia tak panggil membatalkan, dia panggil mencacatkan pahala Jumaat, mengurangkan pahala Jumaat. Ini mengurangkan pahala Jumaat. Dia tidak kata totally batal terus ataupun tak dapat langsung, tak. Dia kata mengurangkan pahala. Tapi terjemahan faqad laghauta, kamu telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Sebab lagha dalam bahasa Arab dia merujuk kepada dua. Satu, dia merujuk kepada ucapan, satu lagi merujuk kepada perbuatan. Boleh saja lagha itu dengan perkataan seperti mana disebut dalam hadis tadi, ansit, diam, maka itu dah dianggap sia-sia. Habis nak buat macam mana ustaz? Takkan nak biar? Takkan nak biar. Ada sebagian ulama dia kata boleh buat isyarat, dah pendek, katakan. Tapi janganlah dengan angin. Kalau semua pakai yang berat, semua bising juga, katakan. Kita letak sekali cukup. Ada yang kata pandangan itu boleh lagi, katakan. Tapi ada juga yang mengatakan hatta dengan perbuatan pun tak boleh. Sebab dia, kita kata perkataan lagha tu dia boleh merujuk kepada ucapan dengan. Habis siapa nak suruh diam? Khatib bila-bila masa dia boleh tegur. Dia boleh tegur kat belakang sana, dia nampak tinggi, tak. Dia boleh tegur yang tidur, bangun. Jangan tidur, dengar khutbah, katakan. Panggil nama, tak. Aman, bangun. Contoh, kan. Contohlah. So, kita tapi taklah digalakkan panggil nama, tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam hadis tadi kita katakan Nabi tegur je. Nabi tegur siapa? Sulaik Al-Ghaffani yang datang duduk tu. Nabi tegur, kau dah bangun, dah semayang sunat 2 rakaat belum? Dia directly ada seorang yang katakan. Jadi takkan orang tak kenal, kan? Orang semua kenal lah Sulaik Al-Ghaffani. Itu menunjukkan boleh tegur secara directly, boleh, katakan. Tapi nanti kan takut dia malu ke apa ke, katakan. Itu boleh tegur. Lebih baik kita kata tegur secara general, katakan. Yang belakang tu, faham tak? Nak tegur depan tapi cakap belakang, katakan. Kalau dia faham, ustaz tegur belakang je, depan okey. Padahal depan kita nak tegur depan, katakan. Tapi wallahu a'lam, tak. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala boleh kita kata buat teguran umum saja. Kadang-kadang inilah. Ni phone lah, phone biasanya phone. Anak-anak di belakang, di bahagian belakang biasalah dia budak-budak ni dia dah kumpul sama-sama tu. Dia main phone dan sebagainya. Yang kadang-kadang tu sempat lagi main game online tu sama-sama dia, katakan. Ada game online, katakan. Lagilah masjid-masjid yang ada yang wifi free. Itulah masa dia nak main. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala,
Kita kata di situ kita cubalah imam sendiri ataupun khatib sendiri juga kena mainkan peranan lah, katakan, untuk menegur, katakan. Kemudian macam Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dari segi perbuatan pula, lagha itu contohnya apa yang dilakukan contohnya kita kata main hadis Nabi itu, Nabi larang main batu, main batu. Zaman Nabi dia tak ada kapal, ada pasir. Jadi bila pasir itu lagilah banyak dia nak lukis kat atas pasir tu. Dia nak lukis, lepas tu tutup balik, main pasir tu. Nabi larang, hadisnya Nabi larang. So dikiaskan dengan sekarang, kita kata benda-benda yang pergerakan tangan dan sebagainya, macam orang tadi lukis kat kapet ke, termasuk gerakan tabung. Pada hari Jumaat lepas dah disebut dalam khutbah tu, termasuk juga bawa arahkan ataupun gerakan tabung ketika khutbah, ketika khutbah. Tapi alhamdulillah kita dah lama dah tak gerak. Dulu gerak, tapi sekarang ni dah tukar, kita dah jadi kebiasaan pula. Tabung tu ada setiap penjuru, orang dah tahu dah letak tabung, letak tabung. Kalau tak dulu manjang ni lupa. Kenapa? Mula-mula dulu lupa, mesti tabung tak gerak. Duitnya nak masuk dalam tabung, tapi sampai ke rumah duitnya ada dekat dalam kocik. Jadi kita, sebab kita nak alhamdulillah, kita tu surau kita tukar, nak tukar trend tu ambil masa. Tapi alhamdulillah sekarang ni orang dah tahu dah, duit tabung ada kat pintu-pintu, masuk dalam tabung. Tak ada dah nak gerak-gerak tu, tak ada dah, katakan. Sebab perbuatan itu juga dianggap sebagai lara, katakan. Apatah lagi macam Allah Subhanahu Wa Taala yang mencatit ke, ataupun perkara-perkara yang lain lah, katakan. Dikecualikan, ada benda-benda yang dikecualikan. Contohnya macam Allah dia bersin, automatik dia sebut alhamdulillah. Orang yang sebelah sebut yarhamkumullah. Dia jawab balik kan, iaitu bersin, maka dibolehkan. Lepas tu dia kata apabila seorang itu memberi salam, contohnya beri salam, kita boleh jawab. Bersin, kita boleh selawat ke atas Nabi SAW. Khatib sebut sabda Nabi SAW, maka kita boleh dengan suara yang sangat minimum. Tak? Kemudian kita jawab sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik, seterusnya tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, sunat salat Jumaat yang ini berkaitan dengan salat sunat qabliyah dengan ba'diyah. Mazhab Syafi'i, saya dah sebutkan sebelum ni, kita ada sunat qabliyah Jumaat dan sunat ba'diyah Jumaat. Tapi jumhur ulama, setakat yang saya tahu macam Allah, mereka tidak ada sunat qabliyah, hanya yang ada sunat ba'diyah saja, 4 rakaat. Ada yang kata 2 rakaat, ada yang kata riwayat 4 rakaat. Kedua-dua riwayat ada. Tapi mazhab Syafi'i, kalau orang tanya Ustaz, kenapa mazhab Syafi'i ada sunat qabliyah Jumaat? Sebab mazhab Syafi'i menganggap bahawa salat Jumaat itu adalah ganti kepada salat zuhur. Bila salat zuhur adanya qabliyah, maka yang mengganti ambil hukum yang diganti. Kaedahnya lah, katakan, maka adalah sunat qabliyah. Adalah sunat qabliyah itu. Wallahu a'lam. Itu hujahan yang dibawa dalam mazhab Syafi'i, pandangan yang dipegang dalam mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam. Baik, yang ke-12, digalakkan kita banyak juga bersedekah pada hari Jumaat. Bersedekah bagi orang yang ialah membanyakkan amalan kebajikan lah, katakan, khususnya sedekah. Untuk lebih-lebih lagi orang yang ada keuzuran, tak dapat nak hadir solat Jumaat. Imam Mawardi rahimahullah ta'ala berkata, bagi orang yang meninggalkan solat Jumaat tanpa uzur,
dengan uzur ke tanpa uzur, dia katakan disunatkan bersedekah dengan satu ataupun separuh dinar, berdasarkan hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang meninggalkan solat Jumaat maka hendaklah bersedekah dengan satu atau separuh dinar. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasai, Ibn Majah, Ahmad dan juga Al-Hakim, dan disahihkan oleh Al-Hakim. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah wajib. Benda ni bukan wajib ya. Sebab hadis ni hadis ni dhaif katakan. Ya, hadis ni hadis dhaif. Cuma dia ambil istihsan katakan. Orang yang tak dapat nak pergi ada sebab keuzuran, wallahu a'lam. Imam Nawawi rahimahullah taala berkata ia adalah hadis yang dhaif sanad dan muttarib, munqati' pula, terputus, bersalahan dengan yang lebih asah katakan, ataupun dipanggil muttarib katakan. Dan diriwayatkan maka bersedekahlah dengan 1 dirham atau separuh dirham, atau satu gantang gandum dan separuh gantang. Dalam satu riwayat 1 cupak, separuh cupak. Maka dan mereka bersepakat atas dhaifnya. Adapun perkataan Al-Hakim ianya hadis sahih, maka ia pandangan Hakim tadi tertolak. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wallahu a'lam bissawab. Dan umumnya hari Jumaat itu kita disunatkan memperbanyakkan kebaikan, banyakkan kebaikan, banyakkan kebajikan. Hari Jumaat dalam hati Allah Subhanahu wa taala sayyidul ayyam, katakan, penghulu hari, kata. Wallahu a'lam. Itu dia tuan-tuan mati Allah. Untuk pagi ni kita dapat tambah lagi, katakan, perkara-perkara yang disunat, adab-adab hari Jumaat tuan-tuan mati Allah. Wallahu taala a'lam. Nanti ada orang tanya, ustaz, malam Jumaat ada ke terkhusus antara sunat-sunatnya bersama dengan isteri malam Jumaat? Tak ada. Mana datang orang Melayu kita malam Jumaat nak katakan, wallahu a'lam. Tidak ada istilah katakan pengkhususan afdal tu melakukan hubungan pada malam Jumaat ke, tak ada. Cuma masyarakat kita lah katakan lebih, bahkan mungkin dekat negara Arab pun, orang-orang Arab pun ada juga, tapi nak merujuk kepada nas tidak ada katakan setakat yang saya tahu, wallahu a'lam. Ini kelebihan ada. Sama juga yang payung emas ke payung emas, semua tu tak ada katakan dalam hadis, tak ada katakan. Orang duk cerita nak payung emas, tak nak payung emas kata. Tak. Apa dia man? Itulah pasal. Wallahu a'lam. Jadi itu dia sebentar macam Allah. Ada nak tanya lagi? Ada nak tanya soalan? Sila. Berkaitan dengan waktu mustajab doa tadi, antara dua doa. Boleh tak kita doa dalam bahasa Melayu tapi kita lapaskan ataupun dalam hati? Boleh doa dalam bahasa Melayu dengan suara, tak ada masalah. Dia tidak diistilahkan membatalkan membatalkan salat, membatalkan pendengaran khutbah kita ke, tidak. Boleh katakan. Bahkan macam Allah Subhanahu wa taala kita kata dengan suara itu tapi perlahan, dengan perlahan, tak boleh dibaca dengan kuat, katakan. Takut kita dia jadi, kalau semua baca dengan kuat nanti kerang dia jadi cacar merbah, ramai dajjal, ataupun dia akan menyebabkan suara yang bising, katakan. Cukup dia sendiri yang berdoa secara perlahan. Wallahu a'lam. Lagi ada nak tanya? Tak ada. Okay, kalau tak ada tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, setakat tu saja yang sempat saya kongsikan pada pagi ini tuan-tuan macam Allah. Mudah-mudahan apa yang sampai tadi dapat kita ambil manfaat, insya-Allah Subhanahu wa taala. Kita doa selamat tu bang. Kita minta kita baca sikit doa tuan-tuan macam Allah untuk cucu abang Ridwan dapat raya haji katakan. Dapat raya haji tu kan? Raya haji. Bukan anak abang katakan.
Cucu dah ada cucu lah ni. Siapa nama dia bang? Nak kat sini ke dekat dapur? Kat sini. Kita apa ni, doa dulu ke macam mana? Doa dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan dhakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ij'al walad hadha waladan salihan. Allahumma ij'al walad salihan. Allahumma ij'al walad salihan. Allahumma sallimna wa sallim man ma'ana wa ma ma'ana. Allahumma sallimna wa sallim man ma'ana wa man ma'ana. Allahumma sallimna wa sallim man ma'ana wa ma ma'ana. Allahumma sallimna dhurriyyatana. Allahumma sallimna zurriyyatana. Allahumma sallimna dhurriyyatana. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ij'al waladahu waladan salihan. Allahumma ij'al waladan salihan. Allahumma ij'al waladahu waladan salihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.